Bantuan khas Aidilfitri berjumlah RM500 akan diberikan kepada penjawat awam dan juga RM250 kepada pesara. Itu bantuan khas Aidilfitri, belum lagi keluaran RM10,000 untuk KWSP. Jadi ini bila dah ada bau-bau duit, maka muncullah skamer-skamer yang tiba-tiba akan menghubungi anda memberi salam. Assalamualaikum. Hati-hati. Kita akan membincangkan mengenai topik skamer ini bersama dengan tak asing lagi. Kita bersama dengan Cikgu Izzat Johari, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia. Amal Sejagat. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Selamat berpuasa. Kita 4 hari ni. Tak, 4 hari. Baru 4 hari. Tapi itulah, bila kita nak masuk bulan Ramadan ni, tiba-tiba muncullah dekat kita punya WhatsApp tu. Assalamualaikum Syafiqah, sihat ke? Lama tak dengar cerita. Kita dah berderau dah jantung ni. Tiba-tiba, kenapa pula mesej ni kan? Yeah. Muncullah orang, nak minta tolong sikit boleh? Duit pula nak pinjam. Macam mana ni sekarang ni, Cikgu? Trend skamer ni. Itu trend yang kita boleh katakan yang terkini. Kalau dulu-dulu kita ni bulan puasa ni dah banyak lalu dah, banyak tahun kan. Tapi kali ni dia punya skamer ni dia dah pandai tahu situasi. Bulan puasa, Assalamualaikum, selamat berpuasa. Apa khabar? Oh, dia tanya. Macam mana puasa kali ni, persiapan? Skamer dah mula menyantuni. Budi bahasa tu. Budi bahasa sangat tinggi. Jadi nampaklah revolusi berlaku daripada skamer, daripada ganas jadi lemah lembut. Dan lemah lembut inilah sifat orang kita yang sangat mudah terpedaya. Jadi kat sini hari ini kita nak bagi tahu dekat orang di luar sana, hati-hati. Yang lama-lama, kawan-kawan lama-lama, dia guna gambar profil. Dekat WhatsApp selalunya, dia guna gambar profil kita, dia guna nombor lain. Lepas tu dia alasan. Kalau kata kita contohnya dia dah ada jawapan dah. Kalau kita tanya, kenapa nombor lain? Okey, nombor ni nombor kawan ataupun tukar nombor baru sebab nombor tadi kena blok. Contoh. Lepas tu nak pinjam duit. Dia tanya dulu, tanya khabar semua, selamat raya, selamat berpuasa. Tiba-tiba, boleh tak nak pinjam, minta tolong sikit? Kita pun tanya, minta tolong apa? Nak minta tolong, nak perlukan sedikit duit untuk bayar ni petang karang. Ingat dia punya tip dia, petang karang pukul 5 saya bayar balik. Oh, tu ayat copy paste Copy paste. Atau lebih rancak bulan puasa, sebelum berbuka saya bayar. Okey. Sebelum berbuka saya bayar. Lepas tu dia bagi satu lagi tip. Dia ada 5 perkara tadi. Yang terakhir nombor 5 ni dia bagi nombor akaun yang orang lain. Nama tu tak dikenali. Sedangkan kita katalah kita kenal nama orang tu Said. Kita nak bagi nombor, katalah dia nak minta tolong pinjam duit, nama Said lah sepatutnya. Tak, nama Akmal. Nombor akaun sekian-sekian, nanti kalau dah bank in, tolong bagi tahu saya. Kita tanyalah, ni nombor akaun siapa? Oh, ni nombor akaun kawan ataupun anak saudara. Yang baru-baru ni ada seorang presiden parti pun kena juga. Dia kata anak saudara. Jadi kita pun adalah di kalangan kita kat luar sana, tolong bila dah nama pun tak keluar kat WhatsApp kita tak save, jangan sekali kita layan. Betul. Dan jangan cuba nak kenal pasti betul ke dia ni saudara kita, betul ke kawan kita. Jangan. Terus blok. Maknanya minta maaf, anda scammer. Pop chop, tinggalkan. Jadi dia kata, apa pula saya ni betul apa? Jangan layan. Betul. Ini kategori yang pertama tadi ni, yang skamer bulan Ramadan. Kita gelarkan. Jadi bila dah bagi nombor akaun, adalah mangsa-mangsa yang mungkin dia kita pun tak pasti terpengaruh ke ataupun dia hilang perasan ke. Dan di sini saya nak nyatakan dengan jelas, tak ada kaitan dengan pukau. Tak ada. Tak ada. Jadi bila dia dia rasa terjebak, tanya kenapa ada masalah, dia pula masuk dalam masalah orang tu, scammer tu. Dan akhirnya dia bank in. Bila bank in, hilanglah. Nilai duit yang dia minta selalunya RM2,500. Ini normal. Mana-mana tempat skamer-skamer yang kita terima aduan, mesti kata RM2,500. Sebab tu macam mampu lah. Dia trend. Ada RM3,000 tak boleh. RM2,000 macam sikit sangat. RM2,500 so-so dia kata. Jadi RM2,500. Ataupun ada yang tinggi sikit. Kalau isu-isu lain, RM3,500. Ini nombor-nombor yang memang dia trik. Dia tak akan minta nombor genap RM3,000, RM2,000, tak ada. RM2,500, RM3,500. Ini kategori lain, RM3,500 ni tinggi sikit. Jadi
tolong di luar sana, kami harapkan jangan layan nombor yang tak dikenali tetapi menggunakan profil yang kita kenal. Malah untuk pengetahuan, saya pun pernah juga orang guna gambar saya tapi ingat dia ambil di Facebook. Jadi kita tahulah scammer ni dia ambil gambar di Facebook kita. Bukan gambar profil. Sebab gambar profil di WhatsApp lain. Betul. Jadi orang yang kenal dia kata, Cikgu Izzat tak pakai muka ni. Jadi anda di luar sana gunakan profil di WhatsApp yang berlainan dengan Facebook. Tips yang bagus. Ini paling penting. Hari ini, saat ini, ketika ini, tolong tukar profil supaya berbeza. Jadi orang di luar sana dah tahu gambar anda di WhatsApp lain, gambar di Facebook lain. Jadi anda tahu siapa kawan, siapa yang scammer. Saya setuju. Ini memang tips yang kali pertama saya dengar tapi memang betul. Kena. Memang kena. Ini kita panggil macam kod lah untuk betul. Family contohnya. Kalau betul di family kita, dia tahu apa benda certain kod yang kita bagi. Contohnya, ya ke semalam kita buka apa? Dia pening. Betul. Itu kita kena tanya. Benda ni spontan. Tapi di luar sana, kita tetap terima aduan. Bukan aduan saja, malah mangsa-mangsa datang kat kita bagi tahu dah terbank in. Bila dah terbank in, bagaimana nak buat? Ini kita cerita yang scammer kategori kenalan. Okay, ini kategori kenalan. Bila dah terbank in, cepat-cepat report polis. Kemudian yang kedua, report polis tadi tu dilampirkan aduan kepada pihak bank. Kita dengan ini saya tak bagi jaminan, mana kita pun tak ada jaminan nak dapat balik, tapi kita bagi tahu bank bahawa kita tersilap bank in. Yang kita ingatkan orang ni adalah kawan kita atau tidak. Kita tersalah nombor akaun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita maklumkan bahawa ini scammer. Jadi mungkin pihak bank boleh ambil perkara ini sebagai serius dan membantu untuk blok ke nombor akaun. Tapi diingatkan Syafiqah, ada satu perkara yang saya perlu kongsi kat luar sana yang mungkin pihak polis boleh membantu. Kadang-kadang akaun yang kita terima ini adalah akaun mangsa keldai akaun. Yang pernah saya cakap sebelum-sebelum ni. Betul. Dia orang ni ada dua kategori. Satu memang keldai akaun, satu lagi mangsa. Kita khawatir, takut-takut yang nombor akaun tu adalah mangsa. Dia tak tahu pun itu akaun dia digunakan untuk tujuan lain. Ini paling penting, nanti kita kupas kemudian. Tapi yang tadi, bila anda dah terbank in, cepat-cepat report polis melalui call ataupun pergi ke mana-mana balai, bawa report tu pergi ke bank. Segera. Bagi tahu bahawa nombor ni sekian-sekian. Biar polis yang lakukan siasatan. Itu yang pertama. Ada lagi satu penipuan yang dalam bulan puasa ni 4 hari je. Baru 4 hari? 4 hari je. Dah ada. Dia macam-macam. Dia guna kaedah. Nanti dekat nak raya, kami jangka, nanti raya nanti ucap selamat hari raya pula. Minta duit raya. Ini kategori scammer yang betul-betul licik. Dan dia mengikut, macam sesumpah lah. Dia ikut situasi. Dulu tak ada Dulu bulan puasa ke tidak bulan puasa, dia straightforward. Yang kedua yang kita nak kongsi pada hari ini ialah tentang penglibatan agensi. Minta maaf cakap, dekat luar sana ramai scammer dah mula berani guna beberapa nama agensi yang paling popular. Yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah LHDN. Bila disebut LHDN saja, saya mohon pendengar, penonton jangan terus percaya. Bila disebut kami daripada LHDN, minta dia kenal pasti, dapatkan nama penuh dia dulu ataupun nombor ID pekerja. Ini paling penting. Jangan percaya terus. LHDN ni baik. Dia tidak sewenang-wenang je nak telefon pakai nombor handphone untuk minta tuntutan apa-apa. No. LHDN, pernah dengar tak Syafiqah? LHDN ni bayar balik duit kalau terlebih. Pernah dengar kan? Kalau kita bayar lebih, kan, dia bayar balik. Ya, betul. Jadi tak ada pihak LHDN nak call orang tiba-tiba pakai nombor handphone nak dapatkan duit. No, tak ada. Jadi kalau scammer telefon, Encik ada urusan yang tak disettlekan lagi di LHDN sekian-sekian. Tak apa Cik, tolong bagi tahu saya akan datang ke mana-mana cawangan. Gunalah skrip itu. Tolong, dekat luar sana ramai kena. Ramai LHDN ni popular. Seolah-olah LHDN ni jahat sangat. Kita pun hairan. Apa yang jahat sangat LHDN sampai orang scammer guna nama? Itu belum lagi yang lain-lain. Contohnya KWSP. Ni nak bagi tahu kat luar sana, duit KWSP ada yang dah boleh keluar. Bantuan kerajaan walaupun 500 kan, PM baru umumkan semalam. Ini semua standby lah. Diorang nak scam ni standby 10,000. Syarikat banyak tau. Paling kurang last kali kita dapat 1,000 je, yang 9,000 habis resap.
Silap-silap lebih lagi. Rupa dalam akaun ada lebih, 20,000. Habis. Tapi itulah bila cikgu kata diorang pun dah standby dah nak mencari mangsa ni. Macam mana sebenarnya mereka memilih mangsa-mangsa ini? Okey. Paling ramai yang kena kalau kategori LHDN. Ni kategori bukan LHDN betul ni scammer ni yang guna nama LHDN, perempuan. Perempuan paling ramai di luar sana yang takut bila dengar nama LHDN. Tak bayar cukai kah? Kita tak pasti sama ada dia tak bayar cukai. Kalau tak bayar cukai pun, LHDN tak jahat. Betul. Dia akan tolong kita, bimbing kita. Tapi yang ada ni scammer. Bila scammer, dia takutkan kita. Jadi akhirnya perempuan ni dia takut. Bila takut, bagi yang dah berpasangan, suami isteri, bila dah takut, tolong segera rujuk dengan suami. Saya nak tekankan sangat-sangat. Kita baru terima aduan yang baru je lagi 2-3 hari lepas. 2-3 hari lepas. Terpaksa pinjam alung nak bayar scammer. Dia dapat panggilan, seorang cikgu dapat panggilan daripada scammer yang kata dia LHDN. Kemudian dia dah takut, dia pergi pinjam alung pula untuk bayar scammer tu. Akhirnya dia dah terjebak dengan alung. Alamak. 2 kena tipu. Satu kena tipu dengan scammer, satu tipu. Jadi benda ni lah kita paling takut, perempuan. Ada pasangan, tanya pasangan. Kalau ada contohnya keluarga, ahli keluarga, abang ke adik ke, tanya. Akak dapat nombor call ni daripada LHDN. First kali tips saya nak bagi tahu, tengok nombor. Kalau nombor pejabat, boleh consider betul. Kalau nombor handphone, no. Kalau nombor handphone, bukan. Yang pertama. Yang kedua, katalah dia terlayan. Dia terlayan, takut. Dia bagi nombor akaun. Nombor akaun tu, tips yang kedua, bila tengok nombor akaun tu bukan nombor akaun agensi, dan nombor akaun tu adalah nombor akaun personal. Okey. Nama personal Betul. Tolong blok sekaligus. Dia tak ada ni mungkin peserta-peserta pukau pun dia kata ni salah-salah orang pukau lagi. Tak ada pukau, tak ada. Anda hanya takut, ketakutan dan takut menyebabkan anda mengikut arahan. Betul. Jadi bila anda tengok, kalau kata nak percaya pun tengok, saya nak bank in duit kat LHDN, tapi nombor akaun tu nombor akaun personal, peribadi orang lain yang tak dikenali. Jangan transfer duit. Betul. LHDN tak terima duit melalui call untuk bank in duit. Tak ada. Dia akan panggil ke pejabat, ada konsultasi. Ini LHDN yang betul. Tapi kalau panggilan macam tu, tak ada. LHDN antara perkara yang kita selalu dengar dan kita berharap pihak LHDN cuba cuba memberi kesedaran langkah-langkah ataupun cara-cara mereka punya SOP untuk mendekati pembayar cukai yang baik. Betul. Ini sangat penting. Ramai sangat ni. Ramai sangat 2-3 hari lepas. 2-3 hari lepas. Hari ini sebenarnya apa yang cikgu berikan dan juga kongsikan kepada para penonton, nombor 1 ialah gambar profil tu. Gambar profil tu jangan samalah dengan media sosial kita. Jadi supaya kita tahulah. Ada kod dia. Lepas tu kalau nombor telefon tu telefon bimbit ataupun nombor akaun tu nombor akaun personal, jangan sesekali layan. Abaikan sahaja. Kalau ada pasangan, tanyalah pasangan. Banyak lagi sebenarnya tips kita nak tanya pada Cikgu Izzat Johari. Ini sahaja masa yang ada, cikgu. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Kita sambung nanti. Terima kasih Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia, Amal Sejagat, Cikgu Izzat Johari kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk bincangkan mengenai scammer ucap selamat berpuasa dan akhirnya minta pinjam duit. Baik.